Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasab sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillah wa ifdalih. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqimah wa hidayatan lis-shawab. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi ulumihi wa barakatihi amin. Uraian yang kedua daripada sifat Rasul itu amanah. Artinya kepercayaan. Ni kita masuk pada huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul, yaitu amanah. Arti amanah kepercayaan. Jadi semuanya sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu ada pak sifat. Mana sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka pak sifat ni sifat yang wajib bagi Rasul. Hukum akal memutuskan kata pak sifat ni wajib. Wajib iaitu pak sifat ni tentu sungguh ada pada Rasul. Ataupun kita kata pak sifat ni mesti bagi sekalian Rasul. Maka apabila kita kata wajib pada akal, iaitu akal memutuskan kata tentu, kata sungguh Rasul bersifat dengan pak sifat ni. Lepas tu kalau sebalik dia, kalau kata sidik, iaitu tentu sungguh Rasul bersifat dengan benar. Adapun dusta, lawan bagi yang wajib dikatakan mustahil. Mustahil, dusta tu tentu tidak sama sekali bagi sekalian Rasul. Gitu naknya. Lepas tu, sifat yang wajib bagi Rasul amanah. Hukum akan memutuskan kata mesti. Tentu sungguh Rasul bersifat dengan amanah. Adapun lawan dia, iaitu khianat, tentu tidak dengan maksud mustahil.
bagi sekalian rasul tu khianat. Tak ada sikit pun rasul tu khianat. Lepas tu kita nak masuk dalam ni, lagu manakah yang dimaksudkan dengan amanahnya sekalian rasul? Nak masuk situ. Buku cerita tu nak wi gambar. Wi kita nampak lagu mana kau kata rasul ni amanah. Lepas tu kita tahu lagu tu, kita kena sipu, bekerja di dalam hati, buat pengakuan di dalam hati, kata rasul tu bersifat dengan amanah. Kena sipu juga. Kena buat pengakuan juga. Bukan kata berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Rasul. Maka kita kena tahu, kena sipu juga. Wajib pada syarak. Kita masuk dalam kita. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya. Jadi wajib pada hukum syarak. Ni kita maklum dah. Sebut kata wajib pada syarak tu. Kena hukum wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, asal kata mukallaf, hukum wajib kena di atas dia. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya. Maka sini kita nampak dia kapur dua. Wajib atas mukallaf kena tahu. Jadi daripada ibarat ni kalau kata wajib tahu, tak tahu hukum dia berdosa. Sebab wajib pada syarak. Lepas tu kapus lagi cukup kau dengan tahu. Serta tahu saja tak pada. Serta mengaku di dalam hatinya. Iaitu buat pengakuan di dalam hati. Dia tahu saat ni, dia bekerja, dia berkemah di dalam hati dia. Jadi wajibnya dua perkara. Wajib tahu serta wajib dia kena mengaku di dalam hati dia. Ni dikatakan iman. Ni iman. Ni dikatakan makrifat. Ni dikatakan mengenal. Sabit kata mana? Jaza pengakuan yang putus. Hak kita mengaku belaga dengan hak sebenar. Lepas tu boleh buat mari dalil di atas pengakuan kita. Jadi sini kita tu kena tahu serta kena buat pengakuan di dalam hati. Sipu mati, sipu bekerja di dalam hati kita. Mana? Gapo hak wajib tahu? Gapo hak wajib kena mengaku? Dengan tetu sungguh. Ni hukum akal ni. Tetu sungguh. Iaitu akal kata wajib pada akal. Tetu sungguh. Segala yang jadi rasul itu bersifat dengan amanah.
Dia kena tahu kata semua hak jadi rasul bersifat dengan amanah belaka. Dan dia kena buat pengakuan putu di dalam hati dia. Semua hak jadi rasul tu bersifat dengan amanah belaka. Bukan kata terhenti di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata bersifat dengan amanah tu Nabi kita saja dah. Sebab apabila kata semua hak jadi rasul tu banyak. Sebagaimana wajib kita kena tahu. Boleh tahu bila sosok 25 orang. 25 orang tu. Hak budak duk bila, budak 6 tahun, 7 tahun duk bila tu. Dia bila. Tapi hukum wajib kena atas kita biar tahu hak dia bila. Nampak lekeh dia duk bila. Tapi kalau hak dia bila kita tak tahu, maka berdosa kita. Dia duk bila dah. Nah. Ada Idris Nuh Salah duk bila. Ya. Jadi semua hak jadi nabi dan rasul iaitu bersifat dengan amanah. Artinya, tu kita kata dah dia tu mengaku dah kata amanah. Tahu dah kata bersifat dengan amanah. Sipu dah di dalam hati bersifat dengan amanah. Jadi nak suruh kita tu tahu hak kita mengaku tu. Gapo nama dikatakan amanah bagi Nabi tu lagu mana? Dia Rasul tu. Takut kata sifat Nabi amanah. Lepas tu lagu mana kau dikatakan amanah? Kena tahu juga sikit. Kata amanah tu lagu mana? Artinya kepercayaan. Patut nampak kepercayaan wak mari lagi. Atau betul hati mereka itu. Hati mereka ni betul. Tapi kita kalau sebut amanah tu nampak dah. No. Apabila sebut kata amanah, tak khianat. Mana sekalian Nabi itu bersifat dengan amanah, iaitu tidak ada pada sekalian jadi Nabi dan Rasul bersifat dengan khianat. Tak ada. Tak ada khianat tu setara mana? Tak ada sikit rabuk pada mereka ni khianat. Ataupun dikata mereka ni betul hati dia. Hati dia tak belok dah. Betul lesing molek hati dia. Lepas tu nak kita bersih lagi. Dan tidak khianat. Tak khianat. Jadi Nabi dan Rasul ni. Dengan maknanya. Takut tak reti lagi tu kita tu mari nak royak lagi. Nak kita reti tu. Dengan maknanya. Sekalian mereka itu terpelihara daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegak. Makna semua mereka itu hak jadi Nabi, hak jadi Rasul ni. Sekalian Rasul tu terpelihara, terjaga mereka ni. Semua Nabi dan Rasul ni daripada melaku dan mengerjakan. Daripada melakukan, daripada mengerjakan. Apabila sebut melakukan kok dan mengerjakan, maka termasuklah iaitu perkataan etika perbuatan. Habis itu. Terpelihara daripada melaku dan mengerjakan. Apabila sebut melakukan, nampak dah perbuatan. Dan mengerjakan tu kita nampak dah perbuatan. Dan terpelihara juga. Etika
pegangnya di dalam hati mereka tu terpelihara juga. Terpelihara mengerjakan akan segala perkara yang ditegur. Daripada melakukan perkara yang ditegur. Iktikad pada perkara yang ditegur. Kata berkenaan dengan perkara yang ditegur. Tak ada pada mereka tu. Tegur tu sama ada tegur di atas jalan haram. Ditegur haram iaitu ditegur di atas jalan putus. Tegur di atas jalan putus. Perkara hak ditegur iaitu haram dengan maksud kalau buat tu berdosa, tinggal tu boleh pala, maka ni benda haram ni terpelihara segala nabi dan rasul, segala rasul terpelihara. Lepas tu atau makruh, perkara hak makruh pun terpelihara juga. Hak makruh tu terpelihara juga. Atau khilaful aula. Perkara hak khilaful aula. Terpelihara juga. Tu maksud kata amanahnya Rasul. Mereka ni tak buat perkara haram, tak buat perkara makruh, tak buat perkara hak khilaful aula. Siapa sekian tu? Tu dia. Lepas tu, tak buat tu. Perkara haram, perkara makruh, perkara khilaful aula. Pada zahir mereka itu, pada zahir, tak buat perkara haram, makruh, khilaful aula. Contohnya, berzina, minum arak, kecek pelawak, otak zahir. Tak ada benda tu. Dan pada batin mereka itu, diri batin mereka tu tak ada. Sifat mana riak, takbur, hasad deki, kasih kepada dunia, tak ada. Tak ada bagi Rasul hasad deki, riak, kasih kepada dunia. Itu berkenaan dengan dalam hati. Berkenaan dengan luar pula. Benda hak ditegur. Dah. Zina, minum arak tu semua tu tak ada. Di atas sekalian Rasul. Tu. Mana di waktu kecil. Mana ketika kecil pun tak ada juga. Atau waktu besar. Kalau besar dah pun tak ada juga. Kalau dia kecil tu tak ada. Kalau besar lebih lagi tu tak ada. Kecil tak buat benda. Tak buat benda haram, makruh, khilaful aula. Besar pun tak buat juga. Dahulu daripada jadi Nabi. Mana dahulu daripada jadi Nabi? Dan Rasul mereka itu. Makna ketika kecil ataupun ketika besar. Sebelum daripada jadi Nabi dan Rasul tu. Mereka tu tak buat perkara haram, makruh, khilaful aula. Sama telah lah pula. Lebih-lebih lagi lah pula. Pada waktu jadi Rasul mereka itu. Apabila jadi Rasul, lebih-lebih lagi lah. Rasul ni tak buat perkara haram, makruh dan khilaful aula. Tak buat. Ni nak royak, nak nyata kata. Bersifat
amanahnya. Sebut kata bersifat amanahnya sekalian Rasul. Mereka ni terpelihara daripada buat benda haram, makruh, khilaful aula. Ketika kecil, ketika besar, sebelum daripada jadi Rasul, patut dan setelah jadi Rasul, dia tak buat perkara ni. Ni dikatakan bersifat amanahnya sekalian Rasul. Hak ni hak nak suruh kita tahu. Hak ni lah nak suruh kita buat pengakuan. Sipu mati di dalam hati kita. Tu nak duduk situ. Tu. Tu. Lepas tu. Lepas tu takut tanya-tanya ada duduk dengar. Mana? Pak Nabi tak buat kau benda hak makruh tu. Tak lupa kau Nabi. Maka berlaku lupa di atas Nabi. Seperti bui salah. Tak ada sudah semaya lagi. Adakah khianat Nabi? Tak. Lupa Nabi. Maka situ nak menyatakan hukum pula. Berlaku lupa. Tubik situ. Nak menyatakan hukum pula. Tubik hukum. Bukan semata-mata lupa pula. Nah. Bukan semata-mata lupa pula. Tak dikatakan lupa. Daripada lupa tu. Boleh tubik hukum pula. Maka dikira ke ta'at pula. Boleh pahala. Mungkin boleh menyatakan hukum. Nabi ambil wuduk basuh sekali-sekali. Kalau kira hukum dia makruh. Lepas tu, tak buat kau benda makruh. Buat di atas jalan nak royak hukum kepada umat pula. Ambil air semaya 2 kali. Sedangkan sunatnya 3 kali. Tak kata Nabi tu, tak buat benda. Tak buat benda makruh. Tak buat benda haruh. Tak buat benda khilaful aula. Ambil air semaya 2 kali. Sedangkan hukum makruh ambil air semaya 2 kali. Sunatnya 3 kali. Tapi situ litasre nak menyatakan hukum pula situ. Buat bukan saja-saja buat. Buat tu kerana nak royak hukum pula. Tu nak jelas tentang hukum pula situ. Nah. Lepas tu pula ada ketika Nabi tu mana? Bala wa syariba qa'iman. Dia buat air kecil. Dan dia minum air. Di dalam keadaan qa'iman. Minum air caca kecil belajar caca. Kalau kira makruh tu. Nah, kalau kira situ. Ada pahala. Semua kau kata, makruh tu khilaful aula. Biarlah kita tak makruh. Diri buah air kecil dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri. Kalau kira makruh lah. Tapi nak royak hukum. Nak jelas hukum kepada umat dia. Bahawa lagu ni hukum dia makruh. Bukan agar nak buat semata-mata nak buat makruh tu tak. Buat tu kerana nak royak hukum. Nak bui umat tahu kata buat lagu ni hukumnya makruh. Tu nak royak kata Nabi ni tak ada buat benda harum, benda makruh, benda khilaful aula litasri' nak menyatakan hukum. Tu dia. Benda tu makruh. Tapi jadi tu kerana qasad nak mengajar hukum kepada umat dia.
Jadi masuk di dalam bab ta'at pula pada zahirnya makruh tapi nak nyata ke hukum tu pulaknya jadi bab lain pula. Jadinya kita reti apalah kata sebut kata amanahnya Nabi. Dia tak buat benda haram, benda makruh, benda khilaful aula, benda mubah. Dia tak buat. Benda tak kena tak buat. Bui salah, tak ada 10 dah semayang lagi. Tak buat. Tapi berlaku buat di atas jalan nak royak hukum kepada umat dia. Nak penjelas hukum supaya umat dia tu reti hukum. Duk situ pula. Tu bukan kata, saja-saja je nak minum air boleh cacah. Tak. Saja-saja je nak ambil air semaya sekali. Tak. Saja je nak ambil air semaya 2 kali. Berasa nak buat. Tak. Bukan main-main. Ni lah ayat kata bersifat amanahnya Nabi. Bersifat amanahnya Rasul. Tu dia. Tak kira. Jadinya. Jadi Nabi ni orang lebih. Ketika kecil pun lebih. Ketika besar pun lebih. Ketika sebelum jadi Nabi pun lebih. Lepas ketika sebelum jadi Rasul pun orang lebih. Lepas jadi Rasul kau tak kena royak dah. Jadinya dia tu bukan supaya kita lah ketika kecil ni. Nak bukan kelas orang biasa. Ketika kecil, ketika besar, ketika sebelum jadi Rasul, ketika lepas jadi Rasul, bersifat dengan amanah dah. Tak buat benda benda haram makruh khilaful aulad. Ni atas Nabi. Tak boleh nak kata sebelum jadi Rasul, dia supaya kita je, orang ramai-ramai dah. Tak boleh nak duk buah lagu tu. Pilihan Allah Ta'ala. Situ. Jadi kita tahu gitu. Kita pun pegang sipulah. Kata nak Rasul ni bersifat dengan amanah. Nampak dah tu. Lepas tu kita sipu, kita bekerja. Kita tahu tu. Tu dia. Kalau tak aci, biasa kata Nabi bersifat dengan amanah. Gapo tak kena. Lagu mana tak kena tu? Nah. Lagu mana tak kena tu? Tu biar nampak je lah. Tak kena kita gambar tu setara mana. Tak buat benda haram ke? Tak buat benda makruh tu. Kalau tak dibuat tu lagu mana? Hak haram tu sama telah dah. Hak makruh tu lagu mana pun. Biar hak kita tahu dan kita buat pengakuan di dalam hati kita. Biar pengakuan kita tu jelas. Tak seduk main rabo tu. Takut dia main rabo tu petak atas muka lain lah. Biar jelas kita nak mengaku. Kita nak mengaku putus, nak pergi kerja. Apabila mengaku putus, pergi kerja. Kita kena jelas. Dari segi ilmu kita nak mengaku. Kita nak pergi tu. Itu dia. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu. Dalil kata sekalian Rasul ni bersifat dengan amanah. Rasul ni betul hati. Rasul ni tak khianat. Mana tak buat benda haram, benda makruh, benda khilaful aula, benda haram tu tak buat. Tak buat tu. Ialah kita fikir tilik dengan akal fikiran. Kita fikir tilik dengan akal kita.
Fikir, kita tilik, kita renung dengan akal kita. Mana? Jika mereka itu tidak betul hati. Dan khianat mereka itu. Kalau sekalian Rasul ni tak betul hati. Dan khianat. Ataupun tak bersifat dengan amanah mereka itu. Lagu mana? Dengan bahawa mengerja mereka itu. Mereka tu buat akan perkara yang ditegur. Dia buat perkara ditegur. Benda hak makruh dia buat. Benda hak haram dia buat. Nah. Hak khilafah aulad. Hak menyalahi afdal pun dia buat. Kalau dia buat benda tu, nascaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat. Seperti mereka itu juga. Kalau dia tu khianat, buat benda haram, maka kita ni suruh khianat jugalah. Tak adakah kita ni disuruh buat benda haram? Tak. Adakah kita ni disuruh buat benda makruh? Tak. Kamu hak makruh tu kita buat sendiri, dia tak suruh. Kita kata makruh ni teh sikit boleh berkira. Hak haram tu tak bolehnya. Kita duduk situ. Nah. Kalau dia ni kena, maka dia suruh kita tu kena juga. Mana? Nascaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat. Seperti mereka itu juga. Mana kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerja seperti pekerjaan mereka itu. Kita ni Allah Ta'ala suruh kita ni buat. Hak Rasul buat, suruh kita ni buat juga turut Rasul. Kalau Rasul khianat kok, kita pun jadi khianat juga dalam guna turut dia. Mana nak? Seperti firman Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Imran ayat 31. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika adalah kamu sekalian. Katakanlah wahai Muhammad. Gapo Nabi kita kata? Allah Ta'ala suruh Nabi kita kata. Jika adalah kamu sekalian, iaitu manusia tu, kasih kamu akan Allah. Kalau kamu semua ni kasih kepada Allah, maka hendaklah menurut kamu akan daku. Nabi kata, mu kena turut aku. Apabila turut aku, nascaya kasih akan kamu oleh Allah. Nabi kata, kalau mu sayang kepada Allah, mu kena turut aku. Apabila turut aku, Nabi kata, Allah Ta'ala kasih sayang kepada kamu. Maka hendaklah dan disuruh akan kita dengan khianat mustahil. Kata suruh kita khianat tu mustahil, tentu tidak sama sekali. Mana dah kata kalau Nabi khianat, kita tu kena khianat juga. Moga kita disuruh turut Nabi. Lepas tu kita tu dulu ni tu suruh buat benda haram ke? Tak. Suruh buat benda makruh ke? Tak. Suruh buat benda khilafah aulad ke? Tak. Tak disuruh benda tu. Tu nyata. Nabi tu, dia tu bersifat dengan amanah. Apabila sikit. Kerana demikian itu dilarang oleh Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Al-A'raf ayat 27. Artinya bahawa sungguh Allah tidak menyuruh ia dengan mengerjakan yang keji dan yang muka akan dia. Allah Ta'ala tak suruh buat benda keji
Allah Ta'ala tak suruh buat benda muka. Kalau begitu tetaplah di dalam hati kita bahawa sekalian Rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Dan betul hati tidak khianat sama sekali. Jadi kita sipunya, ya pertamanya kita kena tahu kata semua Rasul itu bersifat dengan amanah. Gapo nama amanah? Dia huradah sani amanah. Tak buat benda haram, benda makruh, benda khilaf aula. Semua Rasul ni tak buat. Apabila kata tahu gitu, kita pusipu bekerja, berkemah di dalam hati. Kata semua Rasul itu bersifat dengan amanah. Mana dalil? Iaitu kita fikir, kalau Rasul itu khianat, maka kita ni disuruh khianat. Pak kita tengok diri kita ni. Suruh khianat kau dah. Bukan. Benda haram tak boleh buat. Benda makruh pun ada hukum kalau buat. Iaitu nak tak dosa. Dah. Tapi kalau tinggal, boleh pahala. Itulah. Jadi apabila gitu kok, kita pegang dan sipulah. Kata sifat, ia tentu sungguh yang wajib bagi Rasul, iaitu bersifat dengan amanah. Ni di dalam bab etikot juga. Bukan sekadar tahu. Tahu serta kena mengaku. Begitu juga sifat sidik. Kena tahu kata dia tu betul, benar, lesing betul. Serta kena mengaku. Ni di dalam bab etikot. Bukan sekadar tahu cerita. Bukan supaya dengan angin lalu gitu. Tak. Tahu kena buat pengakuan. Sipu mati di dalam hati kita. Jangan kita duk nampak bab etika berkenaan dengan ketuhanan saja. Kerasulan pun bab etika juga. Jangan kata, Rasul ni kita percaya 80%, 20 lagi tu tak apalah, muka dia manusia juga. Gitu punah etika kupu juga. Takut hak ni tahu sikit muka manusia. Hak Allah Ta'ala tu kemah dak. Tak boleh buat lagu tu. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.